Okey. Seterusnya cikgu nak sambung mekanisme tindak balas fotosintesis. Sebab kita dah kenal kloroplas. So kita nak tengok mekanisme tindakan fotosintesis. Okey. Terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis. Tengok sini, terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis. Iaitu yang pertama, tindak balas bersandarkan cahaya. Dan yang kedua, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Bersandarkan cahaya tu dia berlaku dalam keadaan ada cahaya. Tidak bersandarkan cahaya bermaksud dia berlaku tanpa memerlukan cahaya. Satu perlukan cahaya, bersandarkan cahaya tu perlukan cahaya. Tidak bersandarkan cahaya maksudnya dia tak perlu cahaya. Tu kan? Ingat? Okey, tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di tilakoid. Sementara tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Okey, cikgu dah tengok muka surat 44 ni. Nota di muka surat 44 ni bagi cikgu agak complicated dan agak sukar difahami. Jadi untuk memudahkan awak faham, saya lebih suka terangkan tentang gambar rajah ni untuk mekanisme berlakunya proses fotosintesis. Yang ini gambar rajah ni memang tak ada dalam buku teks, tapi cikgu dapatkan daripada buku luar. Okey, mari kita tengok sekarang. Okey, yang ni buku lama. Bila buku lama yang sesi KBSM punya, jadi dia gunakan istilah pun lama lah. Kita sekarang ni KSSM. So kandungan tak berubah, cuma mungkin certain istilah berubah. Contohnya tindak balas cahaya. Kat sini jangan tulis tindak balas cahaya, tulis tindak balas bersandarkan cahaya. So yang ini tukar, yang ini kena tukar. Tukar tindak balas apa? Tulis yang baru. Tulis istilah baru. Istilah baru. Okey. Kita tengok. Tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku dalam tilakoid. Dan yang kedua, tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku dalam stroma. Tindak balas bersandarkan cahaya ke, tindak balas tidak bersandarkan cahaya ke, semua ini berlaku waktu siang. Waktu ada cahaya. Fotosintesis takkan berlaku dalam gelap ataupun dalam bila malam. Malam ataupun gelap takkan berlaku fotosintesis. Fotosintesis dia perlukan cahaya. Sama ada cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Jelas ya? Okey, kita tengok ni. Step yang pertama. Yang ni lah step yang pertama ni. Step yang pertama. Okay, kita tengok sini gambar rajah ni. Bila nampak gambar rajah, lagi senang nak faham. Okey, ini adalah cahaya matahari. Okey, yang pertama apa yang berlaku? Klorofil yang dalam daun tadi, yang dalam tilakoid tu tadi. Klorofil yang ada dalam tilakoid akan memerangkap. Dia ni akan perangkap. Dia akan serap tenaga cahaya daripada matahari. Okey, lagi sekali cikgu terangkan. Klorofil dalam daun tadi, dalam daun tu dalam kloroplas, dalam kloroplas tu dalam tilakoid, dia akan serap tenaga cahaya dari matahari. Dia akan memerangkap, dia akan serap tenaga cahaya dari matahari ataupun dari lampu. Okey, dia serap tenaga cahaya. Bila dia serap, molekul klorofil ni akan teruja. Dia teruja, maksudnya dia aktif. Bila dia dah serap tenaga cahaya daripada matahari, molekul klorofil akan teruja. Bila stop sampai sini pun tak apa. Teruja saja. Yang ni tak payah. Saya nak bagi awak senang. Ini tak payahlah.
dia akan teruja. Bila dia teruja, dia aktif. Bila dia aktif, dia akan membebaskan elektron. Saya gariskan benda yang penting ni lah. Dia akan membebaskan elektron. Ataupun kita buatkan highlight. Dia akan membebaskan elektron. Tenaga cahaya akan diperangkap oleh klorofil, menyebabkan molekul klorofil teruja dan klorofil akan membebaskan elektron. Kat sini ada, kalau nak pecahkan dia lah, kita boleh lah, nak bagi senang. Ni yang 1A, tenaga cahaya diperangkap oleh klorofil. B, molekul klorofil akan teruja. Yang C, molekul klorofil akan membebaskan elektron. Tengok sini. Ni klorofil. Dia serap tenaga cahaya matahari. Dia akan jadi aktif. Dan dia akan membebaskan elektron. Nampak sini elektron. Kita buat color lain. Dia akan membebaskan elektron. Tak naklah color yang sama lah. Color yang sama nanti awak keliru. Color mana? Color dia. Okey, dia akan membebaskan elektron. Silap. Okey, dia akan membebaskan elektron. 24 tu apa dia? 24 itu adalah nombor untuk nak seimbangkan tindak balas. So, kalau 24 tu tak tulis pun tak apa. 24 tu hanyalah nombor untuk mengimbangkan tindak balas kimia kan? Okey. Nampak tak? Dia bebaskan elektron. Bila dia serap tenaga cahaya matahari, dia aktif lah. Bila dia aktif, dia akan teruja. Teruja tu maksudnya aktif. So, elektron akan terbebas daripada klorofil tadi. Elektron akan terbebas daripada klorofil. Okey, itu yang pertama. So, yang pertama tu kita boleh pecahkan kepada A, B dan C. Okey, yang kedua. Pada masa yang sama. Dia kata pada masa yang sama. Pada masa benda ni berlaku, benda ni pun berlaku juga. So, serentak. Yang ini adalah serentak. Boleh tulis sini. Serentak. Okay. Pada masa yang sama, tenaga cahaya daripada mana ni? Tenaga cahaya daripada matahari tadi akan pecahkan molekul air. Okay, ni yang pertama. Seterusnya, tenaga cahaya ni apabila daun tadi serap tenaga cahaya, tenaga dari cahaya digunakan untuk pecahkan molekul air H2O. 24 tu apa dia? 24 itu adalah nombor untuk mengimbangkan tindak balas kimia. Okey. Tenaga daripada cahaya pecahkan molekul air. Pecahkan molekul air jadi apa? Jadi ion hidrogen dan ion hidroksil. Macam ni. Kita buat color lain. Okey, dia akan pecahkan jadi ion hidrogen dan ion hidroksil. Ion hidrogen charge positif, ion hidroksil charge negatif. Okey. Pada masa yang sama, tenaga cahaya memecahkan molekul air menjadi ion hidrogen dan ion hidroksil. Proses pemecahan molekul air ni namanya fotolisis air. Nama proses ni adalah fotolisis air. Okey? Nampak? Itu adalah tenaga cahaya matahari.
Okay, settle. Nombor 3. Okay, ni nombor 1 dah. Sekejap Allah. Nombor 1 dah. Nombor 2 dah. Nombor 3. Nampak ni nombor 3 ni. Nombor 3 ni dengan nombor 3 ni dia setara. Ion hidrogen yang hasil daripada pemecahan molekul air ni tadi, ion hidrogen ni tadi akan menerima elektron. Dia akan, senang kata, atom hidrogen ini akan bergabung dengan elektron yang dibebaskan oleh klorofil ni tadi. Dia akan bergabung. Bila bergabung, dia akan membentuk atom hidrogen. Cikgu gunakan istilah yang senang. Ion hidrogen menerima elektron ataupun bergabung dengan elektron, whatever lah. Menerima elektron daripada klorofil dan dia akan bentuk atom hidrogen. Mana atom hidrogen? Ini dia atom hidrogen. Apabila yang ni ion hidrogen bergabung dengan elektron yang dibebaskan oleh klorofil ni, terbentuklah atom hidrogen. Jelas ya? Atom hidrogen, satu atom hidrogen, satu lagi dia akan menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Dia juga akan menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Jelas? Okay. Yang ni awak boleh katakan 3A lah. Kemudian 3B. Ini 3B. Atom hidrogen dan ATP inilah akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Buat kali lain. So untuk 3 tu boleh pecahkan kepada 3A dan 3B. Jadi tak panjang sangat ayat awak faham atom hidrogen dengan ATP yang terbentuk ni tadi akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya nanti. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya tu berlaku siang ke malam? Berlaku waktu siang. Cuma tindak balas ni tidak perlukan cahaya. Ingat ya? Dia tak berlaku waktu malam. Fotosintesis malam memang tak ada. Okey, jelas tu. Okey, dah selamat dah ion hidrogen tadi, dah selamat dah. Dah digunakan pun ion hidrogen ni. Kita tengok pula apa yang jadi pada ion hidroksil ni. Yang ni kan dah settle, yang ni kan dah bergabung dengan ni jadi atom hidrogen. So ion hidroksil ni jadi apa pula? Okay, step yang nombor 4. Step nombor 4 kat sini. Ion hidroksil ni dia akan bebaskan elektron dia. Nampak sini. Ni ion hidroksil ni. Ion hidroksil dia akan membebaskan elektron. Dia akan bebaskan elektron dia. Elektron yang ion hidroksil ni bebaskan diterima oleh klorofil untuk menstabilkan klorofil. Klorofil ni sebabkan tadi dia dah hilang elektron, dia jadi tak stabil. Sebab dia dah hilang elektron, dia tak stabil. Jadi untuk menstabilkan klorofil ni tadi akan terima elektron yang telah dibuang oleh ion hidroksil. Ion hidroksil ni dia bebaskan elektron dia. Elektron yang dia bebaskan ni diambil oleh klorofil. Bila klorofil dah terima elektron, dia pun dah stabil. Dia dah stabil lah. Faham ya? Harap awak faham. InsyaAllah boleh faham. Ion hidroksil
membebaskan elektron. Elektron ni dia bagi kat siapa? Dia bagi dekat klorofil. Jadi klorofil pun dah stabil. Satu, klorofil dah stabil. Yang kedua, ion hidroksil ni bila dia dah hilangkan elektron dia, dia akan jadi kumpulan hidroksil. Dia dah tak jadi ion hidroksil. Sebaliknya dia jadi kumpulan hidroksil. Kita buat kali lain. Dia akan jadi kumpulan hidroksil. Alah, tadi ion hidroksil. Ion hidroksil ni, bila dia dah hilang elektron dia dah buang elektron dia dan elektron ni telah diambil oleh klorofil, dia akan jadi kumpulan hidroksil. Yang ni lah kumpulan hidroksil ni. Inilah yang dikatakan kumpulan hidroksil. 24 ni tak ada pun tak apa. Cuma nak mengimbangkan tindak balas kimia. Jadilah kumpulan hidroksil. Jelas? Okay, nombor 5. Nombor 5 yang ni kan? Nombor 5 ni yang ni. Elektron yang dibebaskan oleh ion hidroksil akan ditarik oleh klorofil ataupun akan diterima oleh klorofil bagi menggantikan elektron yang telah dibebaskan oleh klorofil sebelum ni. Dan klorofil pun jadi stabil. Lagi dia tak gantikan elektron yang dia hilangkan tu, dia tak stabil. So dia pun dah stabil, dah selesai dah. Okay, nombor 6. Mana nombor 6? Nombor 6 ada kat mana? Nombor 6 kat sini. Okey, apa jadi kepada kumpulan hidroksil ni tadi? Kumpulan hidroksil ni kumpulan hidroksil ni apa jadi? Kumpulan hidroksil bergabung sesama sendiri. Kumpulan hidroksil bergabung sesama mereka, bergabung. Dia akan membentuk air dan oksigen. Kat sinilah punca oksigen ni. Dapatlah air dan oksigen. Air dan oksigen. Oksigen yang terhasil ini akan dibebaskan melalui stoma. Sebab itulah kita kata proses fotosintesis membebaskan oksigen. Oksigen ni adalah hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Kat sini. Ini oksigen. Dapatlah oksigen. Dibebaskan melalui stoma. Okey. Kumpulan hidroksil bergabung untuk membentuk air dan oksigen. Air akan digunakan semula. Air tadi ni, air yang terbentuk ni akan digunakan semula untuk proses fotolisis air. Jadi nanti dia ulang lagi sekali proses ni, guna air ni lah. Ya. Air akan digunakan semula untuk proses fotolisis air, manakala oksigen akan dibebaskan ke atmosfera melalui stoma. Jelas ya? Senang je. Dan nombor 7. Nombor 7 ni. Nampak sini? Ini adalah tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku dalam tilakoid. Yang ni berlaku dalam tilakoid. Yang ini berlaku dalam stroma. Bezakan stroma dengan stoma. Nak sama tu. Stoma tu liang seni, bawah daun. Stroma ni adalah cecair dalam kloroplas. Okay, tindak balas gelap. Dulu ni istilah lama. So tukar istilah.
kita tulis tidak balas, tidak bersandarkan cahaya. Okey. So, apa jadi? Nombor 7. Nombor 7. Atom hidrogen. Okey. Saya baca. Saya cakap. Atom hidrogen ni, dia pun masuklah ke dalam stroma. Masuk ke dalam stroma dan dia bergabung dengan karbon dioksida yang dibawa masuk melalui stoma. Kan, tumbuhan akan bawa karbon dioksida daripada luar masuk dalam stoma, bergabung dengan atom hidrogen dan akan menghasilkan glukosa. Atom hidrogen daripada tindak balas bersandarkan cahaya tadi bergabung dengan gas karbon dioksida, okey, yang meresap masuk ke dalam stroma. Ini akan membentuk glukosa. Dia akan membentuk glukosa. Dan tindak balas ini akan dimangkinkan oleh enzim dan melibatkan penggunaan tenaga dalam bentuk ATP. Maksudnya macam ni. Okey, karbon dioksida. Karbon dioksida ni datang daripada mana? Nanti awak tanya. Karbon dioksida ni datang daripada mana? Datang daripada luar. Dia akan masuk melalui stoma. Masuk melalui stoma. Kan kita belajar fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen. Dia akan ambil karbon dioksida daripada luar. Karbon dioksida daripada luar tu masuk ke dalam stroma melalui stoma. Bergabung dengan atom hidrogen, dia akan membentuk glukosa. Ni glukosa dan juga air. So, dua bahan terbentuk. Air dan juga glukosa. Okey. Ni glukosa. Apa ni glukosa ni. CH2O ni ada satu sebatin. Okey. CH2O ni adalah sebatin yang akan terbentuk. Jadi 6 molekul CH2O ni akan membentuk glukosa. Okey. Karbon 6, hidrogen 12, oksigen 6, maka terbentuklah glukosa. So, benda ni akan bergabung sampai 6 molekul. Mereka akan membentuk glukosa. Dan proses ini memerlukan tenaga. Tenaga dia daripada mana? Tenaga ni adalah terhasil daripada tindak balas cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya ni tadi kan? Ini ni. Atom hidrogen dan ATP akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So, ATP ni digunakan kat mana? Digunakan untuk proses ni. Proses nak gabungkan hidrogen, atom hidrogen dengan gas karbon dioksida untuk membentuk glukosa ni, proses ni memerlukan tenaga. Tenaga tu daripada mana? Tenaga tu daripada ATP. Dapatlah glukosa. So, bila kita tengok hasil tindak balas bersandarkan cahaya adalah oksigen dan hasil untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya adalah glukosa dan juga air lah. Tapi yang paling penting glukosa lah. Ini atom hidrogen dengan 6 karbon dioksida ni, okey, akan bentuk glukosa. Nah. Ataupun kalau nak buat nak panas, kalau tak nak pening kepala, yang ni awak padamkan, awak terus bentuk macam ni. Senang. Nanti awak pening pula. Ya. Anak panah ni terus ke sini. Yang ni tak payahlah tulis. Nanti awak pening. Okey? Jelas? Ini adalah mekanisme fotosintesis. Atom hidrogen daripada tindak balas bersandarkan cahaya bergabung dengan gas karbon dioksida yang meresap masuk ke dalam stroma melalui stoma.
Ini akan membentuk glukosa. Dan tindak balas ini menggunakan enzim dan melibatkan penggunaan tenaga dalam bentuk ATP. ATP ni terhasil semasa tindak balas bersandarkan cahaya tadi. Okey, ini adalah step number 7. Jadi kalau soalan minta awak terangkan mekanisme fotosintesis, awak kena terangkan yang inilah. Nombor 1 sampailah nombor 7. Dan kalau lagi bagus, awak boleh lukis gambar rajah ni. Nombor ni tak penting. Nombor ni tak penting pun. Ni tak penting pun. Ni nombor-nombor kat depan ni. Hanyalah nombor untuk mengimbangkan tindak balas kimia sahaja. Tak penting pun. Okey? Itu adalah untuk tindak balas mekanisme fotosintesis. Okey? Ini sahaja untuk tajuk ni. Nanti kita tengok yang lain pula ya.